Ya, kita perkenalkan tetamu undangan kita yang kita datangkan khas ke studio Rampai Pagi. Berada di sebelah kiri Intan, iaitu Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, gembira kita dapat bersama lagi dengan Ustazah. Alhamdulillah. Jadi untuk bulan Ramadan ini kali kedua saya bersama dengan Ustazah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rasanya tidak terlambat yang mengucapkan selamat berpuasa Ustazah. Selamat berpuasa juga. Ya, alhamdulillah. Jadi Ustazah, hari ini kita membawakan mengenai dengan ceramah Ramadan bulan mulia, di mana tajuk untuk hari ini iaitu meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebagai mukadimah, mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit mengenai dengan tajuk kita pada hari ini. Baik. Terima kasih kepada Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Sallallahu alaika wa sallama ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kali ini saya diundang sekali lagi. Itu ingin mengongsikan satu tajuk yang sangat menarik. Kita ni pun sudah berada di 10 Ramadan. Betul. Dah terasa. Memang dah terasa. Masa tu laju berhabis. Laju berhabis. Jadinya 10 Ramadan ni kita ni ada masih lakat sisa bakinya 20 hari lagi. Betul. Jadinya tajuknya hari ini ialah mengenai dengan meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya sebagai pendahuluan mengenai dengan tajuk kali ini iaitu meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tahu yang bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan Ramadan al-Mubarak. Itu Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Tapi ada juga antara nama-nama yang lain dengan Ramadan al-Mubarak ini. Dikatakan sebagai bulan Al-Quran, bulan keampunan. Kenapa ia spesifik digelar sebagai bulan keampunan itu? Iya, itu yang ingin kita ketahui ya pada pagi ini dalam ceramah Ramadan bulan mulia. Ada saya mendengarkan dan juga kita mengetahui bulan Ramadan itu katanya permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan dan pengakhiran daripada bulan Ramadan ini adalah terlepas daripada azab api neraka. Jadi kalau dibahagi-bahagikan 30 hari bahagi 3, 10 hari lah. Betul. Jadi kita berada di 10 hari terakhir untuk yang permulaan ini iaitu rahmat tadi. Jadi kita akan masuki 10 pertengahan iaitu pengampunan. Macam mana tu Ustazah? Okey, baik. Terima kasih Wali dengan ia punya sebagai kongsi samanya itu mengenai dengan 3 fasa di dalam bulan Ramadan ya. Jadinya bila mana sahaja kita ni tu di bulan Ramadan ini penuh dengan keampunan, salah satu kenapa kita ni tu digelar Ramadan itu sebagai bulan keampunan, first thing adalah kerana kita ni berpuasa. Berpuasa ni adalah kita ni tu menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan juga kita ni tu menahan diri daripada hawa nafsu untuk mengontrol diri kita ni. Hawa nafsu ni ia indah dapat dibasmi ataupun dihilangkan. Kalaupun ia dihilangkan, kita ni tu bukan lagi manusia, mungkin alien. Okey, tapi hawa nafsu ni ia boleh dikontrol ataupun ia dikawal. Nafsu yang indah baik itu dikontrol, kemudian ia menjadi nafsu yang baik. Atau tak sebenarnya Ramadan, bulan pengampunan ini, ia menjadikan kita ni tu seorang insan yang baik luar dan dalam. Ramadan itu sebagai madrasah. Sebagai universiti. Okay. Kemudian yang keduanya, kenapa ia digelar sebagai bulan Ramadan ini sebagai bulan keampunan adalah kerana di bulan Ramadan itu ada mempunyai solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih. Kalau kita ni, bila kita ni melakukan solat sunat tarawih itu, pastinya ada tempat di belakang ataupun selesai saja solat sunat tarawih itu, ada satu doa tu, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya kita ni tu doanya tu kita ni memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka memberikan keampunan, maka ampunkanlah aku. Setiap kali solat sunat tarawih itu ia punya doanya. Masya-Allah. Artinya kita ni tu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang terdahulu.
siapa jua kita ni kalau memang kita ni berdosa, jangan menganggap kita ni indah berdosa. Kalau yang ia indah berdosa tu, ia rasa indah berdosa, itu tak sebenarnya masalahnya. So kita ni memang indah terlepas daripada dosa. Kita ni indah perfect. Sedangkan Dettol 99.9 membunuh kuman. Apatah lagi manusia. Artinya memang di dalam dunia ni indah ada perfect. Apatah lagi kita ni manusia ni indah perfect, dan wajib ataupun difardukan ke atas kita ni untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa yang terdahulu. Dan juga kenapa bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana padanya ada malam Lailatul Qadar. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira maksudnya, barang siapa melakukan solat di malam Lailatul Qadar kerana iman dan juga mengharap pahala Allah, niscaya ia diampuni dosanya yang telah lalu. Di antara malam-malam ataupun bulan-bulan yang lain, tidak ada malam Lailatul Qadar ni kecuali bulan Ramadan ini. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Jadi kalau 1000 bulan ini hendak dikira-kira lebih kurang 80 lebih tahun ya. Betul. 83, 82 lebih macam itulah. Jadi pastinya kita sama-sama ya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keistimewaan ini. Carilah ia di 10 terakhir Ramadan ini nanti ya. Baik, berbalik semula kepada tajuk meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya kita ni meraih keampunan tersebut? Apa amalan-amalan yang boleh kita ni lakukan untuk meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Terima kasih Wali dengan soalan yang diajukan. Macam mana, apakah sebenarnya langkah-langkah untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Prosedur ataupun tata caranya lah tu, tata caranya tu. Jadinya sebenarnya kita ni bila mana saja kita ni tu aim ataupun target untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya kita ni tu perlu meliskan apa ia punya langkahnya gitu. Artinya banyak langkahnya tu. Jadi maksud saya di sini tu antaranya macam biasa tadi tu berpuasa, tapi puasa kita ni tu hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita ni tu, ya Allah, aku berpuasa ni, ampunkan dosaku. Kita ni meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang seperti saya katakan tadi tu, antara amalan-amalannya tu seperti solat sunat tarawih, kemudian mengejar malam Lailatul Qadar, dan ada juga lagi satu yang kira macam spesifik untukkan kita ni meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dengan menunaikan solat sunat taubat. Jangan juga kadang-kadang kita ni tu terlampau membandar-bandarkan solat sunat tarawih, tadi jangan juga lupa dengan solat-solat sunat yang lainnya, terutama lagi dengan solat sunat taubat ini. Bila mana sahaja solat sunat taubat ini, macam mana pelaksanaan? Ia dilaksanakan dengan 2 rakaat bagi satu sembahyang tu. Indah kira ia punya masanya tu, boleh selepas tarawih tu kah, tapi lepas tarawih tu 8 ataupun 20 rakaat sebelum witir lakukan solat sunat taubat. Solat sunat taubat ataupun kemudian solat witir, kemudian ataupun dilakukan masa ketika sebelum sahur. Bangun bangun pukul 3 sebelum tahajud tu, lakukan ataupun tunaikan dulu solat sunat taubat. Solat sunat taubat macam mana? Pada rakaat pertama tu surah Al-Fatihah, kemudian surah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian pada rakaat kedua tu surah Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad. Tapi sebenarnya indah ditetapkan apa-apa saja surahnya. Ada kadang-kadang orang yang kan maunya katanya, ustazahnya boleh aku membacanya pada rakaat pertama tunya ayatul kursi. Ayatul kursi boleh mana saja, walaupun punya ayat Qurannya tu selepas Fatihah tu surah Yasin, itu saja. Itu satu ayat itu saja. Tapi macam karet juga, terlampau karet kalau kan kan membaca surah tu. Tetapi ia tidak menjadi satu kewajipan, Pak Ustaz. Betul. Tapi ia hanya sebagai sunat saja. Tapi bila sunat ani, ia mengcover dengan apa yang kewajipan kita ni tu. Kalau kita ni mau benar-benar sempurna sesuatu hal tu,
kalau boleh atau tu untuk mengelokkan dengan ke atas kesempurnaannya tu. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, Wali, mengenai dengan bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa, dan nanti Ustazah akan memberikan lagi penjelasan mengenai dengan tajuk kita pada hari ini, dan bagaimana kalau kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Ya, sudah, kita masih lagi dalam ruangan ceramah Ramadan bulan mulia bersama dengan Ustazah Zati Hanani mengenai dengan meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah tadi telah pun menerangkan mengenai dengan bulan pengampunan dan juga amalan-amalan yang perlu dilakukan. Jadi ini mengenai dengan syarat sah taubat. Mungkin boleh Ustazah jelaskan dengan lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih. Jadinya setelah kita ni melakukan perkara-perkara ataupun amalan-amalan untuk kita ni tu mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni kalau bila beramal mesti ada ilmu. Jangan indah ada amal, indah ada ilmu. Betul. Perlunya kita ni bila beramal mesti ada ilmu. Seimbang lah Ustazah, mesti ya. ada seimbang. Jadinya antara syarat sah taubat itu, para ulama telah menjelaskan ada beberapa syarat. Taubat ini mesti dipenuhi. Sesuatu taubat itu indah akan dianggap sempurna kecuali dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama sekali, jika hak-hak itu bersangkutan dengan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah seseorang itu meninggalkan dosa itu. Kemudian meninggalkan dosa maksiat itu dengan segera. Kemudiannya menyesali perbuatan itu, dan yang ketiganya adalah membulatkan keazaman untuk indah akan melakukan perbuatan dosa itu. Contohnya sini si fulan aninya, si fulanah lah. Si fulanah ia ni suka mengumpat sebelum Ramadan. Kemudian ia fitnahnya sana sini. Kemudian sudah masa bulan Ramadan ni berubah, kurang sedikit membawangnya. Kurang sedikit membawang. Daripada membawangnya baik ku menggoreng. Okey. Jadinya di sini tu maksudnya tu ia berubah untuk menjadi baik. Kemudian melakukan salat sunat taubat, dan ia berazam, ia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syarat yang pertama tu. Kemudian ia menyesali dengan perbuatan dosa-dosanya yang telah dibuatnya, dan ketiganya aku indah mau laginya membawang. Aku nak mau jadi ahli bawang rangers. Tapi aku mau jadinya seseorang yang selalu berkata-kata baik, dan juga selalu yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takutnya bila mana sahaja aku malar mengumpat, malar memfitnah orang ni, takutku aku punya bibirku ataupun lidahku ni menjadi babau. Pasal kalau mana sahaja nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau kita ni indah syukuri, pastinya Allah tu akan tarik sedikit demi sedikit nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadinya atau kalau sekiranya syarat sah taubat, jadinya selepas kita melakukan, kita ni mesti mengikuti antara syarat-syarat sah taubat itu. Tapi ada juga kalau ia berhubung dosanya itu di antara dengan sesama makhluk, perlu ia meminta maaf kepada orang yang disalah, orang yang maksudnya tu dengannya membuat salah tu. Yes, betul. Okey, dengan orang yang membuat salah tu. So di sini ni antaranya biasanya kalau seorang dengan seorang itu, ya, kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala-nya aku boleh meminta ampun, pasal Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, menerima taubat. Tapi kalau sesama manusia ni selalu ada gap, pasal ego dan ego. Jangan turunkan ego tu. Turunkan ego ni indahkan ke mana? Malah ia boleh menjadi dendam dan juga menjadi hidup kita ni tu indah tenang. So untuk let it go, segala macam ego dan segala-galanya tu perlulah kita ni ketepikan ego ni, kemudian
beranikan kepada orang yang kita ni membuat salah itu untuk memohon kemaafan. Jadi macam mana jika maaf itu tidak diberikan? Atau kalau sekiranya seorang itu inda diberikan kemaafan, at least ia punya syaratnya tu ia meminta maaf sudah. So ia lapaslah daripada dosanya yang pernah dilakukan kepada orang yang tersebut. So di antara orang yang indah memberi kemaafan itulah antara ia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi sekurang-kurangnya kita telah pun memohon maaf ya. Betul. Baik, alhamdulillah ya. Meraih keampunan. Kita bercakap bagaimana cara kita ni ya meminta maaf ya, keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita ni berada di bulan Ramadan ini. Dan saya suka ni Ustazah untuk mengongsikan di sini satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagiku orang yang berpuasa ketika dia berbuka itu adalah waktu berdoa yang tidak akan tertolak. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah. Jadi bolehkah kita ni ya sebagai umat Islam mengambil peluang ya di waktu-waktu doa mustajab ini memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin boleh dikongsikan lagi bila waktu-waktu yang dirasakan sesuai untuk kita ni berdoa ini. Baik, terima kasih Wali. Di antara doa-doa mustajab bila mana sahaja doa-doa mustajab ni kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah tadi tu sepertinya sebelum orang berbuka, sebelum berbuka. Kemudian selalunya doa mustajab itu di antara azan asar, kan azan asar, selepas azan asar dan hendak menunaikan azan asar. Di antara waktu itu mudah terkabul ataupun diperkenankan doa. Dan kemudiannya pada waktu sahur, Allahu Akbar. Pada waktu sahur ni penuh dengan waktu keberkatan. Jadinya bila mana sahaja waktu sahur ni banyak-banyakkan berdoa. Jangan terduduk dilihat Facebook ataupun Instagram itu. Berbanyakkan zikir. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Ya Allah ya Tuhanku, moga dengan aku punya puasaku hari ini dan juga puasa hari-hariku yang lain ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan macam itu. Kemudiannya dan juga doa selepas waktu sembahyang pun juga insya-Allah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi juga Walia, saya juga ada pernah mendengar oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira mafhumnya katanya siapa yang berpuasa ni indah akan maksudnya tu ia punya doanya tu selalu diperkenankan. Inilah kelebihan berpuasa. Pasal kalau kita ni tu berpuasa semata-mata mengharapkan keredaan, kemudian mengharap pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya doa kita ni tu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya. Mereka yang berpuasa dimakbulkan doanya. Jadi pastinya kita tidak ingin melepaskan peluang untuk berpuasa di sepanjang bulan Ramadan ini jika diizinkan ya. Jadi Ustazah, dalam masa 2 minit ini mungkin ada secara ringkas kesimpulan sebelum kita menutup tirai tajuk kita pada hari ini. Baik, sebagai kesimpulan tajuk pada kali ini iaitu mengenai dengan meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni di bulan Ramadan ini kita ni tu perlulah refresh niat, iaitu mengembalikan niat kita tu puasa itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perlunya kita ni tu memperbanyakkan beristighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada kali inilah kita ni dibagi peluang dan juga nikmat Ramadan kepada kita ni. Kita ni mesti ingat bahawa kalau kita ni merasakan dosa kita ni tu sebesar kapal, ketahuilah bahawa ampunan Allah itu adalah seluas lautan. Baik. Terakhir Ustazah, mungkin ada doa khusus yang boleh dikongsikan bersama kami untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil daripada doa solat sunat tarawih, iaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang maksudnya iaitu ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka memberi keampunan, maka ampunkanlah aku. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid ya, kerana bersedia bersama kita pada pagi ini dalam ceramah Ramadan Bulan Mulia. Satu topik ataupun tajuk yang cukup menarik kita bawakan mengenai dengan meraih keampunan Allah
Subhanahu wa taala. Ya, Bapak kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah dan insya-Allah kita akan bersua lagi. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.